Semenjak ekonomi madani diluncurkan, ia tidak harus hanya berdiri sebagai sebuah kerangka nasional, tapi lebih penting adalah bagi setiap kementerian. Agenda ekonomi madani itu harus diterjemahkan dalam bentuk program dan aktiviti, juga pastinya mendasarinya adalah merupakan dasar-dasar yang akan menjadi kompas kepada gerak kerja dan aktiviti yang digariskan oleh setiap kementerian berkenaan. Dan pada malam ini kita akan memberikan fokus tentang ekonomi madani dan pendidikan tinggi. Justru yang mengisi portfolio Menteri Pendidikan Tinggi adalah tetamu saya pada malam ini, Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana hadir. Saya bangkitkan sebelum kita ke udara tadi peri pentingnya kementerian ini, kerana kalau kita bercakap soal bakat, saya kira sesuai kan saya sebut lubuk bakat inilah KPT lah kan. Di sinilah. Jadi perbincangan tentang ekonomi madani ini mungkin akan kemudiannya melihat ke arah itu. Tapi izinkan saya Datuk Seri, sebelum kita terjun kepada ekonomi madani dan KPT ini, saya kira hari ini juga audiens khalayak masih lagi hangat bercakap tentang PRU negeri. Jadi Datuk Seri dengan portfolio kementerian dan juga kepimpinan dalam parti politik UMNO itu sendiri, bagaimana ulasan umum Datuk Seri tentang PRU negeri yang berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara Said Munawar dan RTM yang sudi menjemput saya dalam program naratif khas ekonomi madani yang hari ini berkisar kepada peranan dan sumbangan pendidikan tinggi untuk menjayakan ekonomi madani. Memang kita baru saja melepasi pilihan raya negeri dan kita pun dah tahu keputusan. Dan saya percaya ini masanya untuk kita semua beri fokus kepada usaha-usaha untuk kita mengurus dan membangunkan negara. Lebih-lebih lagi termasuklah agenda-agenda kerajaan sedia ada. Kerajaan yang sedia ada baru beberapa, tak sampai pun setahun, baru membentangkan antaranya ekonomi madani ini. Dan saya ingat bahang daripada pilihan raya dah habis. Ini masa untuk kita bangunkan, usaha untuk bangunkan negara yang memerlukan kerjasama dan kesepaduan daripada kita semua. Dan kalau kita lihat kepada dasar dan matlamat ekonomi madani itu, ia memang menuntut kepada kesepaduan, kerjasama, sokongan semua pihak. Jika tidak, perancangan ekonomi madani itu tidak akan tercapai. Kalau nak cakapkan mengenai isu kempen memanglah banyak. Tapi hari ini kita bercakap pasal peranan KPT dalam menjayakan ekonomi madani. Jadi saya rasa setakat itu saya mengajak semua untuk tumpu. Kita tak ada masa untuk terus bergaduh. Dan kita tak sewajarnya terperangkap dalam soal-soal yang tak menguntungkan negara dan rakyat. Lebih-lebih lagi memang menjadi tanggungjawab kerajaan, terutamanya di peringkat pusat, untuk memastikan negara ini terus berjaya, rakyatnya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Ya, itu sangat sejajar dengan pesan amanat yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, lewat malam, membicarakan tentang kita harus terus mengisi agenda pembangunan khususnya dalam kerangka madani ini. Saya bangkitkan juga di awal sebelum memulakan persoalan ini, Datuk Seri, tentang agenda madani itu kemudian disusuli dengan ekonomi madani. Ini harus diterjemahkan dalam bentuk gerak kerja dan juga kerangka kementerian masing-masing. Dan apabila kita memilih tajuk malam ini, ekonomi madani dalam kerangka pendidikan tinggi, saya difahamkan KPT ada strategi yang tersendiri untuk mengisi ekonomi madani ini. Saya rasa itu perlu kita mulakan dengan membuka lembaran ekonomi madani dalam strategi tersendiri KPT. Ya, pertamanya kementerian memang mengalu-alukan usaha kerajaan pusat bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan sahaja dalam konteks memperkenalkan negara madani, tetapi juga dalam soal salah satu daripada usaha untuk mencapai matlamat itu ialah dengan meluncurkan ekonomi madani ini. Kita terima bahawa negara berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kita tidak boleh lagi gunakan pendekatan-pendekatan yang lama. Dan kita juga perlu mengambil kira bahawa negara perlu kita bina kekuatannya untuk berjaya
mengisi keperluan dan harapan rakyat di samping berjaya dalam menyaingi persaingan. Pada masa yang sama, kita mengalu-alukan konsep dan tujuan masyarakat madani ini kerana ia nak memastikan supaya negara kita ini menjadi satu negara yang unggul dan kita dapat melahirkan peradaban yang maju. Pendek kata, masyarakat madani ataupun negara madani ini merupakan satu tawaran yang dijadikan sebagai asas dan juga inspirasi yang boleh menyatukan rakyat. Jadi bagi Kementerian Pendidikan Tinggi memang kita sangat lalukan kerana kita lihat ni semua sebagai elemen-elemen berkemajuan yang memang menjadi hala tuju dan core business Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan apabila kita bercakap pula mengenai soal ekonomi madani itu sendiri, bagi kementerian kita mengajak supaya semua rakyat melihat ekonomi madani ini secara objektif dan juga menyeluruh. Pada kita ia bukan sahaja soal untuk memberi manfaat kepada rakyat dan negara, tetapi ia juga menunjukkan bahawa kerajaan yang ada ini merupakan satu kerajaan yang bertindak dan tidak hanya berasaskan kepada slogan. Dan ia menunjukkan bahawa kerajaan ini serius untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat dan telah melakarkan dan menyediakan satu kerangka yang saya kira sebagai menyediakan ruang dan peluang untuk pemulihan persekitaran ekonomi yang bercabar yang dihadapi oleh negara kita pada hari ini. Atas sebab itulah ia makan masa. Saya ingat salah satu daripada antara perkara yang dimainkan dalam Pilihan Raya Negeri baru-baru ini ialah satu kerajaan ni tak ada agenda untuk majukan negara dan kononnya semua perkara-perkara yang dijanji semuanya tidak dilaksanakan. Tetapi sebenarnya kerangka ekonomi madani ni adalah sebahagian daripada jawapan itu. Mengapa ia tidak dikemukakan dan bentangkan awal? Kerana kalau kita lihat betul-betul, ia adalah satu kerangka yang sangat komprehensif dan menyeluruh. Dan ia bukannya bertumpuk-tumpuk ataupun bersifat populis. Dan kalau kita lihat pun, Datuk Seri Anwar di bawah Kerajaan Paduan mengambil masa lebih kurang dekat 9 bulan untuk membentangkan kerangka ni selepas menjadi Perdana Menteri. Dan kalau kita bandingkan dengan Datuk Seri Najib bila dia bentangkan program transformasi ekonomi, dia ambil masa 1 tahun 5 bulan. Dan masa yang sama juga dilakukan oleh Datuk Tun Dr. Mahathir untuk wawasan kemakmuran bersamanya, pun ambil masa 1 tahun 5 bulan. Tapi Datuk Seri Anwar 8 bulan selepas menjadi Perdana Menteri. Jadi kita dapat lihat bahawa tuduhan dan kenyataan naratif yang dibangkitkan dalam Pilihan Raya Negeri baru-baru ini, saya ingat adalah sangat tidak adil kepada kerajaan perpaduan. Datuk Seri, saya mendapati penjelasan yang Datuk Seri cuba sampaikan pada malam ini berkait tentang ini adalah kapasiti kementerian. Selalu saja kita melihat dalam konteks KPT ini akademia, dan bila perbincangannya bersifat akademia, ia bersifat akademik. Tetapi saya membaca sentimen Datuk Seri menjadikan IPT itu sebagai dekat dengan masyarakat atau memasyarakatkan akademia. Bererti KPT ataupun institusi IPT yang ada ini harus menyampaikan kefahaman ini tentang ekonomi madani kepada masyarakat. Adakah itu yang cuba disampaikan? Dia kementerian ni dia adalah faktor kritikal untuk menjayakan apa saja dasar-dasar yang ada pada kerajaan. Memang peranan IPT selain daripada matlamat dan objektif asasnya,
ia juga antara tanggungjawabnya ialah untuk menjayakan dasar-dasar kerajaan. Dan apabila kerajaan membentangkan kerangka ekonomi madani, kita menyambutnya dengan penuh persediaan, kerana kita tahu, kita sedar bahawa kita merupakan faktor kritikal untuk memastikan perancangan-perancangan dan dasar-dasar itu berjaya. Kalau kita tidak lakukan sebagaimana yang diharapkan, semua dasar-dasar itu molek tetapi tak akan dapat dilaksanakan. Jadi bagi kementerian, saya boleh nyatakan bahawa kita di kementerian memang mempunyai komitmen dan iltizam yang tinggi untuk memastikan kita dapat menyumbang kepada kejayaan pelaksanaan kerangka ekonomi madani ini. Tapi harus kita faham bahawa kerangka yang dibentangkan oleh kerajaan tu dia adalah sebagai permulaan dan dia akan berkembang dari semasa ke semasa. Jadi dalam konteks ini, bagi kementerian juga, kita memang telah pun ada usaha-usaha dan dasar-dasar sedia ada yang kita akan tambah baik dan kita akan selaraskan semula bagi tujuan untuk kita memainkan peranan sebagaimana yang diharapkan. Dan usaha-usaha ini secara asasnya merangkumi 3 peringkat. Peringkat tindakan jangka pendek, tindakan sederhana dan juga sasaran jangka panjang. Dan kita memberi tumpuan kepada 4 perkara utama yang saya simpulkan sebagai 4P. Perkara yang pertama ialah penyediaan bakat. Adalah menjadi tanggungjawab kementerian ini untuk melatih dan melahirkan seramai mungkin bakat terbaik untuk negara. Kerana iaitu sama ada pendidikan tinggi ataupun berkemahiran tinggi. Dengan kita menyediakan bakat-bakat ini, maka kita akan dapat memenuhi segala perkara-perkara seperti keperluan industri, keperluan pelaburan. Kita boleh pastikan masyarakat kita mempunyai pekerjaan yang baik, mendapat gaji yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi itu perkara yang pertama yang kita akan beri fokus, iaitu soal penyediaan bakat. Itu tak boleh lari. Atas sebab itulah kita sentiasa bercakap mengenai soal kebolehpasaran, soal pekerjaan dan sebagainya. Perkara kedua ialah soal penyelidikan dan inovasi. Kita memang kita percaya bahawa dalam kerangka ekonomi madani, kalau nak kita tingkatkan ceiling, antaranya dan meletakkan Malaysia ni dari segi ekonomi, kedudukan ekonomi global dan serantau, kita tidak boleh elak daripada memastikan ekonomi negara ini berasaskan kepada penyelidikan pengetahuan, penyelidikan yang melahirkan pengetahuan dan inovasi. Ekonomi berasas pada pengetahuan dan inovasi. Jadi kita memang akan beri penekanan kepada soal penyelidikan dan inovasi. Perkara kedua yang kita akan tingkatkan. Perkara ketiga, Datuk Seri, kita sebut 2P dan kita berehat dahulu. Sambung dengan 2P selanjutnya selepas ini. Jadi teruskan kesetiaan anda. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah?
Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tahun ni pun sementara nak dapat hasil, sama ada 2 kali setahun ke sekali setahun, sementara nak dapat hasil tu tunggu nak buat apa? Sebab itu tahun ni saya bagi RM200 sebulan untuk 3 bulan sementara nak ambil tuai. Berapa orang dapat? 300,000 pesawat padi. Berapa belanja? RM228 juta. Saudara-saudari, kita hidup dalam ekonomi global yang senantiasa berubah dan mencabar. Maka pendekatan kita juga mesti menerima kenyataan ini dan mengambil tindakan yang lebih progresif. Kita perlu menyediakan laluan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada di sekolah, universiti, dengan beberapa tekanan di IPTA yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi sekarang. Tapi termasuk juga TVET maupun kemahiran micro-credentials yang diperlukan. Untuk tujuan ini, kerajaan melalui Perkeso menyediakan peruntukan sebanyak RM42 juta bagi program Bina Kerjaya, iaitu program peningkatan kemahiran upskilling untuk pekerja tidak formal, termasuk pekerja gig, sama ada kelayakan SPM ataupun tidak. Ya, naratif khas ini dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri dan menemani saya di studio pada waktu ini adalah Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bercakap tentang ekonomi madani dan pendidikan tinggi. Di awal tadi Datuk Seri mengungkapkan bahawa KPT ini satu kementerian yang menjadi faktor kritikal kepada kejayaan, kerana kita tahu KPT menakungi segenap bakat dan minda terbaik negara. Belum diambil kira dengan bakat-bakat yang ditangani. Justru dibangkitkan tadi tentang 3 pendekatan: jangka, pendek, sederhana dan panjang melalui 4 P. P yang pertama penyediaan bakat dan P yang kedua adalah penyelidikan dan inovasi. Jadi kita berbaki ada 2 P lagi. Saya nak beri ruang. Apa lagi 2 P untuk mendukung agenda ekonomi madani, Datuk Seri? Ya, P yang ketiga ialah soal pemindahan dan perkongsian ilmu oleh universiti kepada masyarakat. Apa yang saya panggil sebagai merakyatkan ilmu. Seperti mana kita sedia maklum, penyelidikan dan inovasi, terutamanya penyelidikan yang dibuat oleh universiti-universiti, ia bukan saja bagi tujuan untuk mengajar dan sebagainya, tetapi ia juga amat berguna dan berfaedah jika ia dapat dipindahkan kepada masyarakat. Dan memang kita dapati bahawa banyak ilmu-ilmu tersebut
yang sebenarnya boleh diterokai dan dipindahkan untuk manfaat kepada masyarakat yang antara lain ia boleh digunakan untuk mengupayakan masyarakat, ia boleh digunakan untuk mengatasi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat, dan ia juga boleh menjadi asas peluang untuk rakyat yang ingin untuk menjadi usahawan dan sebagainya. Saya telah melawat banyak universiti dan macam-macam contoh-contoh yang ada yang sebenarnya sangat-sangat berguna, yang boleh menjurus kepada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks ini, dalam soal kita nak pindahkan dan berkongsi ilmu dengan masyarakat ni, kita akan melihat balik dalam usaha kita untuk menjayakan ekonomi madani ini, hubungan universiti dan masyarakat. Kalau dahulu ia berkisar kepada soal-soal libat urus, tapi pada kali ini kita menggalakkan universiti untuk mewujudkan program bimbingan secara berterusan, sehingga menampakkan hasil yang boleh meningkatkan status serta kualiti ekonomi, sosial dan alam sekitar masyarakat. Pendek kata, kalau pihak syarikat mempunyai corporate social responsibility, maka universiti juga patut wajar ada universiti social responsibility. Universiti tidak boleh terpisah daripada masyarakat. Universiti mesti mengambil peduli akan keadaan masyarakat dan menggunakan segala kekuatan ilmu yang ada untuk mereka menyumbang dan memajukan masyarakat. Perkara yang keempat ialah soal pengantarbangsaan. Pengantarbangsaan ni penting kerana ia menyumbang kepada keterlihatan sektor pendidikan negara di peringkat global. Saya katakan bahawa ini penting kerana pertama, kita mahu Malaysia diangkat secara strategik sebagai hub bakat dan kemahiran bertaraf global. Kedua, negara kita mesti diposisikan sebagai negara yang meraihkan bakat dan kemahiran yang mampu untuk menyediakan bakat dan kemahiran untuk negara pelajar-pelajar daripada negara lain, dan kehadiran bakat-bakat terbaik untuk belajar, membuat penyelidikan dan berada dalam negara kita sudah pasti memberi pulangan ekonomi secara tak langsung pada ekonomi negara. Untuk makluman, kita mempunyai 20 universiti awam. Kita ada 403 IPTS yang terdiri daripada 59 universiti, 33 universiti college, kita ada 10 kampus cawangan universiti luar negara, dan kita ada 301 college. Dan semua ini menawarkan kepelbagaian program. Ia satu peluang untuk pelajar-pelajar luar negara melihat Malaysia sebagai tempat yang memberi mereka peluang untuk menguasai ilmu, pengetahuan dan juga kemahiran. Dan berasaskan pada itulah, kalau kita lihat pada rekod kita pada tahun lepas, kita mempunyai 109,000 pelajar antarabangsa di luar negara, pelajar antarabangsa yang belajar dalam negara kita. Dan kalau kita ambil seorang pelajar itu membelanjakan 45,000 setahun yuran, makan, lifestyle dia, maka ia menyumbang sebanyak 4.9 bilion kepada ekonomi negara. Dan kita untuk makluman, daripada bulan Januari sampai Jun tahun ini saja, kita telah mendapat permohonan daripada seramai 24,471 pelajar antarabangsa yang mohon untuk belajar dalam, ataupun yang telah diluluskan untuk belajar dalam negara kita. Jadi keempat-empat perkara ini peranan KPT. Yang keempat tu seperti yang kita lihat kepada matlamat kerangka ekonomi madani, nak meletakkan Malaysia dari segi hub serantau, dan untuk Malaysia memainkan peranan kedudukannya di peringkat global sebagainya. Jadi ini sumbangan daripada KPT. 4 P yang disebutkan itu kita ulang semula. Pertamanya adalah soal penyediaan bakat, yang keduanya penyelidikan dan inovasi,
Yang ketiga, pemindahan dan perkongsian ilmu, dan yang keempatnya adalah pengantarabangsaaan dan untuk kita mencapai kepada bakat-bakat global dan juga kemasukan pelajar asing itu berikan input ekonomi. Kita tahu bahawa ekonomi madani ini cabarannya, Datuk Seri, adalah untuk kita menyusun semula struktur ekonomi dan juga daya saing. Adakah itu pendekatannya yang boleh dilakukan dalam konteks inisiatif KPT ataupun ada yang lebih spesifik dalam konteks struktur ekonomi dan juga daya saing ini? Kita sentiasa peka mengenai perkara-perkara yang nak dilakukan oleh kerajaan dan kita lakukan pengubahsuaian. Yang pertama yang memang kita sedia maklum ialah sejauh mana usaha-usaha itu perlu dan mesti terus dilakukan. Jadi dalam konteks ini kita memang sedang melihat semula perancangan dan strategi sedia ada. Dan kita sedang melakukan satu pemetaan atau mapping untuk melihat secara lebih jelas dan menyeluruh bagaimana KPT ini boleh menyumbang dengan lebih berkesan. Maknanya khususnya perkara-perkara yang 4P saya cakap tadi itu. Bagaimana kita nak pastikan ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dan setakat hari ini KPT telah mengenal pasti lebih kurang dekat 30 lebih inisiatif yang boleh bantu menjadikan negara kita ni sebagai pemimpin ekonomi Asia untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan yang berkaitan dengan tata kelola dan ketangkasan penyampaian. So, lebih kurang dalam 30 lebih lah yang saya ingin nyatakan bahawa kita dah kenal pasti memang kita boleh lakukan. Kita akan laksanakan ini secara berperingkat mengikut kesesuaian dan juga practicality. Dan juga mengikut peruntukan kewangan yang diberi oleh kerajaan pusat. Datuk Seri, bercakap soal ekonomi ini, saya membayangkan mungkin dalam bentuk program-program ekonomi. Dan kita ada kementerian yang spesifik tentangnya. Kita juga ada MOF. Tapi bila kata ada 30 inisiatif di bawah KPT ini, disebut tadi istilahnya mapping. Adakah berarti mapping ini kemudiannya akan diunjurkan bacaannya kepada agensi yang mungkin berada di bawah kementerian lain? Dia tidak. Dia dari segi 4 perkara yang tadi saya cakap. 4P itu. Lepas itu kita berkisar kepada soal-soal soal-soal seperti yang 4 perkara itu, cabang-cabangnya dan sebagainya. Sebab setiap perkara yang 4 tu melalui cabangnya ada macam-macam yang hendak kita usahakan dan memang ada perkara-perkara yang melibatkan kementerian lain dan memang banyak juga perkara yang melibatkan hubungan dan kerjasama kita dengan industri. Lebih-lebih lagi kalau kita mencapai sesuatu kedudukan, kita boleh mainkan peranan untuk menawarkan khidmat-khidmat konsultansi kepada pelbagai kementerian. Itu yang digambarkan tadi bahawa KPT ini adalah merupakan menakung minda terbaik Malaysia. Dan kita juga tahu tadi Datuk Seri menyebutkan banyak jumlah universiti, kolej universiti swasta awam yang berada di bawah lembayung KPT ini. Jadi kita bercakap soal komuniti ini, bagaimana khalayak yang ramai di bawah bidang kuasa dan payung KPT ini akan menjadi, khususnya bila kita cakap penyediaan bakat itu, soal generasi muda ini, itu kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Tahun ni pun, sementara nak dapat hasil, sama ada 2 kali setahun ke sekali setahun, sementara nak dapat hasil tu, tunggu. Nak buat apa? Sebab itu tahun ni, saya bagi RM200 sebulan. Untuk 3 bulan sementara nak ambil tuai. Berapa orang dapat? 300,000 pesawat padi. Berapa belanja?
228 juta ringgit. Kerajaan Malaysia melalui Kertas Putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, /1/A dan /B Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. Keringatmu membasahi au pipimu, cantik-cantik awasanku, engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Naratif khas berbicara tentang ekonomi madani pendidikan tinggi. Saya menemani Menteri Pendidikan Tinggi di studio waktu ini, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dan kita sudah mula membicarakan tentang bagaimana cabaran ekonomi ini turut ditatani oleh KPT ini, dan saya bangkitkan tadi tentang bahawa di bawah KPT ini ada banyak disebutkan tadi ratusan universiti, kolej-universiti awam dan swasta dan juga kolej. Jadi di situ saja sudah menjadi talent pool dan juga sumber insani yang cukup besar. Tetapi disebutkan juga tadi ada 30 inisiatif yang mana KPT melakukan mappingnya. Jadi bagaimana mapping ini dan juga bakat-bakat yang punya banyak, khususnya generasi muda ni Datuk Seri, kerana mereka ni yang akhirnya akan menggalas manfaat dan juga dampak daripada ekonomi madani ini. Ya, memang kita memang dah sediakan beberapa inisiatif untuk kita mendukung kerangka ekonomi madani ini. Selain daripada kita apa yang kita memang sedia ada, kita juga menambah baik perkara-perkara yang selama ni memang kita lakukan. Antara perkara yang kita beri tumpuan ialah kepada soal akses, memudahkan dan meluaskan lagi ruang dan peluang untuk masyarakat kita untuk mendapat ilmu dan juga kemahiran. Okay. Kerana lagi ramai yang berilmu, berkemahiran, lagi tinggi ilmu dan kemahirannya, maka makin menyumbang kepada daya saing negara. So soal akses ni antaranya baru-baru ni kita telah mulakan program asasi pendidikan teknikal dan latihan vocational di 5 politeknik. Kita sedang berusaha untuk meningkatkan minat
pelajar-pelajar kita untuk memilih bidang TVET. Okey. Jadi buat pertama kali kita memperkenalkan program asasi di Politeknik. Dan ia mendapat sambutan yang baik dan sudah tentulah ia akan menjadi tawaran-tawaran yang akan terus kita berikan kepada rakyat. Maafkan saya Dato' Sri. Kita tahu Politeknik memang mengendalikan latihan teknikal ini. Bila disebut asasi itu artinya mereka akan menjadi feeder kepada universiti. Dia maknanya dia setahun di Politeknik kemudian dia masuk ke universiti. Kedua selain daripada itu dalam soal akses ni kita juga ada dan akan memperkasakan program-program seperti FLA. Maknanya memudahkan mereka yang ada pengalaman bekerja untuk mohon masuk ke universiti. Kita juga ada program micro credential. Ini untuk mereka yang dah bekerja dan ingin menambah ilmu. Mereka boleh lakukan pada bila-bila masa. Kita sedang juga melihat kepada soal perpindahan kredit. Maknanya daripada sijil ada hubungan dengan Politeknik dan dia boleh mudah masuk Politeknik ataupun daripada Politeknik masuk ke universiti-universiti MTUN. Ini semua sebagai satu galakan dan dorongan untuk pelajar-pelajar untuk terus sambung belajar kerana penting untuk mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dan ilmu yang tinggi. Itu soal akses. Yang kedua yang kita sedang beri perhatian ialah kepada soal pembiayaan. Kita dah mula dengan menawarkan kepada 10,000 pelajar daripada kalangan anak-anak yang pertama keluarga miskin B40 yang dapat masuk universiti. Mereka tak perlu bayar apa-apa yuran. Maknanya sepanjang pengajian, sepanjang 4 tahun ataupun 3 tahun. Yang mereka perlu buat pinjaman hanyalah untuk kos sara hidup. Tapi yuran universiti ditampung. Langsung tidak akan tak perlu dibayar. Dalam soal pembiayaan ini juga kita telah mohon kepada kerajaan supaya untuk program-program postgrad kita memperkenalkan balik MyBrain. Dulu MyBrain 15, tapi kali ini kita telah mohon untuk dipertimbangkan supaya program ini diwujudkan semula yang kita panggil sebagai MyBrain 2.0. Adalah penting untuk negara supaya mempunyai rakyatnya yang berpendidikan tinggi. Tetapi kita kurang pembiayaan untuk mereka yang berminat dalam soal ini. Jadi kementerian telah beri penekanan kepada kerajaan supaya program ini diperkenalkan semula dan peruntukan yang sewajarnya dipertimbangkan untuk dilakukan. Perkara ketiga yang kita akan perkenalkan dan akan kita perkasa dan perhebatkan ialah program reskilling dan upskilling. Kalau kita lihat kepada laporan Future of Jobs, ia menyatakan bahawa antara tempoh 5 tahun akan datang banyak pekerjaan dijangkakan akan hilang. Manakala pekerjaan baru juga akan terhasil. Jadi yang menariknya 4 kelompok pekerjaan yang akan menyaksikan pertumbuhan yang stabil adalah dalam lapangan yang mempunyai kaitan langsung dengan TVET. Jadi dalam konteks ini antara contoh seperti operator atau pengendali mesin dan teknologi, penganalisis teknologi artificial intelligence yang dijangka akan bertumbuh sehingga 40% dan sebagainya. Jadi berasaskan kepada ini, maka pihak kementerian kita telah beri penekanan supaya kita perlu memperkenalkan dan memperhebatkan program skilling, reskilling dan upskilling. Terutamanya di Politeknik dan juga di college community. Ini mesti dilakukan sebab by menjelang 2025 dekat 40%, 50% pekerjaan-pekerjaan akan lenyap
dan pekerjaan baru akan tumbuh. So kita kena sediakan tenaga kerja kita ni melalui skilling, upskilling dan reskilling. Kedua, kita akan beri penekanan kepada dan memperkenalkan program-program TVET termaju. Advanced TVET dalam universiti kita dan juga dalam politeknik. Kita akan banyakkan penawaran program-program ijazah termasuklah di peringkat politeknik. Dan memang ia melibatkan kos yang tinggi kerana program-program TVET ini memerlukan mesin, enjin, sebagainya. Tetapi saya telah beri tugasan kepada beberapa universiti untuk bangunkan pendekatan pembelajaran yang baru melalui virtual reality. Di mana dengan penggunaan virtual reality ini ia akan membolehkan penawaran program-program TVET yang tinggi dan termaju. Kemudian kita seterusnya yang keempat ialah kita akan perkasakan pembelajaran sepanjang hayat, terutamanya melalui college community. Adalah menjadi tanggungjawab college community untuk memainkan peranan sebagai institusi memberdayakan dan mengukuhkan kedudukan masyarakat. Dalam mereka menjalankan kerja-kerja harian, mereka mesti dibantu oleh ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan lagi keupayaan dan juga kemampuan mereka. Yang seterusnya, yang kelima, kita akan memberi pendekatan baru dalam soal kita melaksanakan penyelidikan oleh universiti-universiti IPT yang terdapat dalam negara kita. Seperti kita sedia maklum, banyak penyelidikan yang pada ketika ini dilaksanakan secara solo, tetapi kita tahu bahawa bagi kita menangani cabaran yang dihadapi negara, mengatasi masalah negara, kita memerlukan pendekatan multidisiplin. Tak boleh dilakukan secara individu dan juga secara bersendirian. Jadi kita akan susun semula semua institusi penyelidikan kita dan kita akan pastikan supaya kita dapat kumpulkan kekuatan penyelidik supaya mereka bergerak secara lebih strategik. Untuk makluman, penyelidikan di universiti ini dilaksanakan selain daripada oleh tenaga akademik secara individu, juga oleh pusat-pusat penyelidikan dan kecemerlangan. Kita ada 292 pusat penyelidikan dan kecemerlangan di IPT awam. Dan kita juga mempunyai daripada COE ni, pusat penyelidikan ni, ada yang menjadi pusat rujukan penyelidikan dalam bidang-bidang tujahan. Kita ada 21 buah. Dan ia meliputi pelbagai bidang lah. Air, biodiversity, keselamatan cyber, makanan, penjagaan kesihatan dan perubatan tenaga. Jadi dia lalu banyak, dia bertindih, dia tidak strategik, dia tidak menampakkan impak. Misal saya beri contoh bidang biodiversity saja. Kita ada 26 institusi penyelidikan yang kita mempunyai 166 penyelidik. Manakala dalam bidang tenaga kita mempunyai 6 institusi yang mempunyai 30 penyelidik. Jadi apa yang kita nak lakukan ialah kita akan susun semula supaya kita dapat kumpul kekuatan, supaya kita akan ada institusi-institusi penyelidikan yang bergerak secara tersusun, berfokus dan juga mengoptimumkan sumber. Maknanya dia akan bergerak dalam satu kumpulan.
mengikut perkara-perkara yang menjadi tumpuan dan cabaran kepada negara. Dan kita akan mulakan dengan dalam bidang tenaga. Kita mempunyai Universiti Uniten. Dia ada pusat National Energy Center, pusat tenaga nasional. Mungkin dia akan kita akan letakkan dia sebagai ketua dalam kumpulan peneraju dalam kumpulan yang akan lakukan penyelidikan apa saja yang ada kaitan dengan tenaga. Jadi ini antara perkara-perkara daripada satu perkara yang saya sebut tadi, antara usaha-usaha kita untuk memastikan kita menyumbang kepada kemajuan kejayaan ekonomi madani dan banyak lagi lah yang lain-lain. Saya cuplik semula apa yang Datuk Seri sebutkan bahawa kumpul kekuatan. Saya bayangkan ini suatu pasukan seumpama tentera dan saya kira antara yang mungkin menarik minat audiens kita mendengar soal dunia pekerjaan yang berubah. Saya teringat WF melaporkan antara jawatan ataupun pekerjaan yang berubah adalah pengacara TV kerana akan diganti oleh ChatGPT dan juga Avatar AI. Jadi saya kena ambil microcredit, tapi microcredential ini cuma saya terfikir dalam komuniti yang tertutup di dalam KPT, tetapi saya dan juga khalayak penonton yang berada di luar, elemen-elemen yang microcredential ini mana mereka boleh dapat maklumat lanjut? Adakah mereka pergi ke KPT ataupun perlu tengok individual institusi? Itu Datuk Seri akan tangani selepas kita berehat. Berehat dahulu. Teruskan kesian anda. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut 3 bilion itu adalah peruntukan untuk memastikan keseluruhan kawasan Mada dalam 100,000 hektar diliputi sepenuhnya oleh pengairan tersier. Saya ucapkan terima kasih banyaklah untuk kerajaan telah memberi sumbangan banyak untuk petani sawah padi, untuk penanaman padi 5 kali 2 tahun. Tentang pemodenan sektor teknologi dan peluang yang diberi oleh syarikat Tesla dalam satelit. Itu semua keperluan asas untuk memajukan sektor pertanian. Sangat penting. Saya sebagai mewakili Satuan Layan Kuala Kedah ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada PMR. Bahawa nasib sawah padi di bawah pentadbiran kita yang tegas, kita nak tentukan pendapatan ni betul-betul tinggi. Dengan cara sedemikian, kita selesaikan juga masalah negara dari segi keterjaminan makanan.
Ya, apa yang penonton tak nampak adalah perbincangan kita, Datuk Seri, di luar ruang udara tu kadang-kadang lebih intriguing. Penerbit saya mengusik saya, dia kata tak apalah, pengacara selepas ni akan diganti dengan avatar. Dia terlupa penerbit, juru kamera, juru audio ni semua akan diganti. Saya bangkitkan soalan tadi, Datuk Seri, kerana dunia sedang berubah pasca normal dan Datuk Seri menempatkan supaya KPT ini juga menakuni keperluan perubahan. Ekonomi madani ini menangani perubahan itu. Dan saya bangkitkan tadi soal micro credential ini. Kalau kami yang berada di luar daripada kerangka KPT itu, di mana kita pertamanya nak mendapatkan ilmu, perkongsian ilmu itu, kemudiannya nak mencari apa bidang-bidang reskilling, upskilling yang perlukah kami terus merujuk kepada KPT, institusi, bagaimana? Kita memang boleh dapat maklumat-maklumat daripada pelbagai universiti yang membangunkan program-program tersebut. Yeah. Mungkin lepas ni pun peluang-peluang di mana boleh lakukan upskilling dan reskilling, dan di sinilah memang kementerian kita memikirkan untuk wujudkan satu platform. Melalui satu platform, semua maklumat mengenai peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran, program micro credential, program-program lain boleh diakses dan dilihat oleh mereka yang berminat untuk mohon. Dan memang kita pun dah ada apa yang kita panggil sebagai kolektif, tapi ia hanya sebagai satu permulaan. Okey, jadi kita akan nantikan. Kita sedang bercakap tentang komuniti. Datuk Seri banyak menyebut soal penyelidik, tapi saya bayangkan pelajar juga sama pentingnya, kerana majoriti saya kira penduduk Malaysia ni mungkin terangkum di dalam kategori mereka yang pelajar. Mungkin setengah daripada generasi muda ni adalah di bawah payung KPT. Jadi mereka juga penting ditangani dalam konteks ekonomi madani ni. Ada yang spesifik, yang special untuk inisiatif KPT? Memang pelajar adalah sebahagian daripada rakyat. Dan kita bercakap mengenai soal kita nak jadikan negara ni negara madani, maknanya komuniti yang wujud tu adalah komuniti madani. Dan dalam konteks inilah kita perlu pastikan yang pelajar-pelajar yang kita lahirkan itu menepati ciri-ciri yang dizahirkan melalui yang nak dibangunkan melalui masyarakat dan negara madani. Kalau kita lihat tujuan negara dan masyarakat madani, ia berkisar kepada 3 kekuatan. Satu, kekuatan pembangunan dan kebendaan. Kedua, kekuatan kerohanian. Dan perkara ketiga ialah kekuatan keintelektualan. Dan kekuatan keintelektualan lah perkara yang selalu disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terutamanya bila dia pergi berjumpa dengan buat penemuan dengan pelajar-pelajar. Yang mana beliau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menekankan kepada beliau mahu pelajar-pelajar bukan saja mempunyai pemikiran kreatif, tetapi juga pemikiran yang kritis. Dan mahu supaya pelajar-pelajar jangan telan bulat-bulat. Lebih-lebih lagi apa benda yang dicakap oleh orang politik. Macam dalam pilihan raya lepas ni macam-macam kan. Apa tu, kalau pilih ni apa tu, satu-satu parti boleh masuk syurga apa semua tu, kalau terima telan bulat-bulat, itulah yang jadi masalah. Bagi KPT, kita adalah satu kementerian yang membuat penemuan ilmu dan memindahkan ilmu kepada pelajar dan juga kepada masyarakat. Dan ilmu itu bersifatnya adalah selari dengan kebenaran. Jadi inilah pelajar-pelajar yang kita nak tekankan dalam kita mengejar kebenaran. Pelajar-pelajar ini merupakan pelajar yang menepati ciri-ciri sebagai komuniti madani. Dan bila kita cakap pasal kebenaran, itu bermakna kita di KPT sebagai institusi yang menekankan kepada kebenaran, mengangkat kebenaran, kerana ilmu penemuan itu adalah kebenaran. Yang diajar, disampai pada pelajar semua benda yang benar, bukannya palsu dan sebagainya. Maka satu institusi yang memang akan menentang
apa-apa yang mirip kepada indoktrinasi ataupun ketaksuban. Kita adalah satu kementerian yang melihat kepada soal untuk memberi pencerahan, memberi kekuatan, memberi keupayaan. Kita menentang kegelapan, kita menentang kejahilan, kita menentang mereka yang buta, mereka yang mundur, mereka yang cetek, mereka yang bodoh. Sebab itu tidak selari dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kalau ini dapat kita lakukan di kalangan pelajar-pelajar, maka dengan sendirinya kita dapat bantu untuk membentuk komuniti madani sebagaimana yang diharapkan. Yang seperti yang telah saya katakan tadi, tujuannya ialah supaya kita dapat membangunkan peradaban yang maju dan kita menjadi masyarakat yang unggul dalam negara kita. Ramai saja yang terlepas pandang mungkin menyebut soal madani, tetapi dalam konteks laras bahasa Arab, tamadun itu juga asasnya adalah din, Madinah. Di situlah kaitannya, kerana tadi saya mendengar yang Berhormat Datuk Seri menyebut soal tamadun. Jadi bila bercakap soal pendidikan, tamadun, maka semuanya itu terangkum. Betul lah seperti yang Datuk Seri sebutkan bahawa ini kementerian yang kritikal untuk memajukan agenda madani dan lebih spesifik lagi ekonomi madani. Datuk Seri, terima kasih 1 jam yang sangat berharga bersama kami pada malam ini. Tentu saja ada sudut pandang susulan. Saya nak minta Datuk Seri hadir lagi kerana kementerian ini luas dan disebutkan sebagai satu kementerian yang sangat kritikal. Kalau kita pecah-pecahkan ikut juzuk dan sektornya, maka saya kira kita perlu berdiri selama 1 dozen siri barangkali, Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan lain. Assalamualaikum. Salam hibah.